Okay, hi, welcome back to my channel. So, nama saya Nakyudin. So, boleh panggil saya Dr. Q lah. Okay. Jangan lupa subscribe, like dengan komen kalau nak tahu apa-apa info pasal gigi. Okay. So, hari ni saya nak kongsi info tentang macam mana nak menjadi seorang doktor gigi di Malaysia. Okay. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nakyudin bin Ahmad Mu'in. Saya dah jadi doktor gigi ni sejak 2017, taklah lama sangat. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, about 6 tahun. So tahun depan 2023 masuk tahun ke-7 lah. Okay. Nak jadi seorang doktor gigi dekat Malaysia ni, bagi saya taklah susah sangat. Saya kata belajar dia tak susah, bukan. Maknanya the pathway tu, maknanya kalau macam kita nak macam mana kita nak plan lah daripada awal kan. Kalau adik-adik ni daripada sekolah, so dia dah memang minat sangat nak jadi doktor gigi ni, so dia boleh plan. Ini apa yang pengalaman saya lah, saya kongsi. Okay. Pertama kan, tak semua doktor gigi tu dia ni power belajar waktu zaman sekolah. Itu hakikat sebenarnya, itu adalah benda yang terjadi. Tapi saya Alhamdulillah, janganlah kata saya nak menunjuk ke apa, tak. So saya just nak kongsi macam mana. So dulu saya sekolah kampung je dulu. Waktu sekolah rendah, sekolah kebangsaan Parit Baharu. Tapi waktu zaman bila saya tak ingat lah, waktu UPSR, sekarang UPSR dah tak ada kan. Zaman UPSR tu, sekolah tu walaupun sekolah kampung, so dia dapat mencatat berapa orang? 6 orang. Wow. 6 orang lah yang dapat 5A. 5 perempuan, saya seorang lelaki. The first achievement lah, sebab dulu kan, ini cerita-cerita je lah. Saya tak tahulah kalau video ni ada family saya tengok ke tak. Dulu saya selalu kena banding dengan kakak saya. Kakak saya dulu waktu sekolah rendah dia sangat-sangat pandai. Setiap tahun lah, boleh kata setiap tahun boleh ambil hadiah. So saya ni jenis yang tak berapa nak pandai sangat lah. Yelah, benda budak-budak kan, kita main-main je lah. Kita main belajar tu like macam tak ada sangat lah kan. So selalunya kalau daripada darjah 1 sampai darjah 6, saya rasa saya start boleh catch up dalam belajar tu waktu darjah 6. Waktu darjah 1 sampai darjah 5 tu boleh kira lah berapa akhir tahun tu, berapa kali naik pentas untuk ambil hadiah kan. Dia dulu kan, tak tahulah sekarang ada ke tak. So itulah. So saya sangat stres tau. Saya dulu, mak saya selalu bandingkan saya, cuba tengok kakak tu macam tu lah. So tapi habis dekat situ. Tapi Alhamdulillah waktu UPSR saya berjaya dapat 5A juga, Alhamdulillah. Okay. Daripada situ kan, saya dapat tawaran lah waktu tu. Yelah, waktu budak-budak kan, kita tak tahu kan. Saya tak tahulah siapa yang apply, tapi dulu zaman dulu macam tak tahulah. Mungkin sekolah, mungkin ayah saya apply untuk lah. Bila dapat keputusan yang macam straight A tu, selalunya memang kita akan go to sekolah asrama penuh. So sama ada kita pergi SBP ataupun MRSM. Kakak saya dapat masuk MRSM daripada form 2. So anak pertama tu dia dah macam tu kan. So saya dapat gambaran lah macam mana kehidupan kat asrama tu. So saya dapat tawaran masuk sekolah asrama penuh, sekolah menengah sains Teluk Intan. So tak jauh lah daripada rumah, dalam sejam je macam tu. Saya duduk kat Selangor kat Sabak Benam kan. Sabak Benam tu dia memang dah hujung-hujung nak dekat Perak tu. Lepas tu Teluk Intan tu pun macam sebelah aja macam tu. So the distance tu dalam berapa, dalam kalau naik kereta dalam sejam jugalah daripada rumah ke sekolah menengah sains Teluk Intan. Okay, tak apa. So PMR Alhamdulillah saya dapat straight A juga, iaitu waktu tu 8A. Dia dulu saya rasa polisi ni tak diamalkan lagi. Ini zaman dulu bila kita ada sekumpulan budak-budak yang macam pandai lah, among the pandai macam tu lah. Termasuk dalam kategori tu, tapi taklah macam power sangat, biasa-biasa je lah saya ni. So saya masuk kelas pandai lah. Saya bukan jenis yang genius, sebab compare tu, bila kita masuk sekolah asrama penuh ni, ataupun yalah sekolah asrama penuh yang memang budak dia, ada budak pandai, ada budak yang biasa-biasa tapi dia usaha kan. So kita dapat beza. So saya ni
Sebab saya tengok kawan saya dia boleh tidur tau. Dia boleh tidur kat kelas dan dia boleh score. Bila cikgu tanya dia boleh jawab. That's the budak yang genius lah bagi saya. Kalau saya ni, saya jenis yang kena usaha tau. Saya kena usaha. Tapi saya jenis yang usaha lah. Jadinya, okay, long story short, alhamdulillah SPM pun saya dapat straight A. Saya ambil jurusan apa tu? Sains tulen. Sains tulen kita belajar je lah bio, fizik, kimia, admat. Betul, 4. Betul lah, 4 subjek sains yang tu. Lepas tu ada lagi 5 subjek yang macam BM, BI, sejarah. Apa lagi? Pendidikan Islam. Lagi satu matematik. Matematik moden. So alhamdulillah saya dapat SPM pun saya dapat straight A, semua A lah. Waktu tu saya adalah first batch yang ada A+, A-, A semua tu. So saya punya keputusan SPM saya dapat 7 A+, 2 A2. 2 A2 tu bio dengan English. SPM ni adalah sebenarnya kalau nak cerita pasal perjalanan untuk menjadi seorang doktor gigi lah. Kalau nak betul-betul menjadi doktor gigi, memang SPM tu adalah nombor 1. Sebab apa? Kalau kita nak fast track kan, lepas SPM selalu dia akan ada tawaran beasiswa tau. Dululah, sekarang saya semua pinjaman, saya tak tahu, kena tengok balik lah. Sama ada MARA ataupun JPA. Dia fast track untuk kita secure first phase untuk dapat beasiswa. Dan alhamdulillah saya dapat. Tapi waktu tu saya pilih untuk medical punya course, bukan dental. Tapi saya tak pergi. Kenapa saya tak pergi? Sebab waktu saya dapat tu kan, saya tak confident lagi yang saya boleh bawa medik tu. Saya takut saya nanti scratch jalan ke, ataupun nanti waktu kerja saya waktu kerja saya tak boleh bawa ke. Saya takut benda saya sebab waktu lepas saya tak menyediakan diri. Saya tak tahu saya nak jadi apa sebenarnya. Tu zaman dulu kita tak ada banyak sangat media sosial tu. Waktu tu Facebook, MySpace, tapi dia tak meluas lah. Dan sekarang kita boleh dapat info kan, info daripada video ni. Macam tu lah. Kehidupan student life, medical, dental yang sebenar, macam tu kita tak tahu. Saya tolak tawaran MARA tu tau. Saya dapat foundation dekat College MARA Banting. So negara mana kita tak tahu lagi waktu tu. Itu bergantung kepada kita punya achievement. Maknanya waktu saya dapat foundation tu International Baccalaureate IB. Tapi saya tak pergi. Dan nak tahu kita dapat universiti mana adalah bergantung kepada kita punya result dekat IB tu lah. Kalau result kita bagus, boleh lepas fly point panggil dulu. So kita boleh lah pergi negara mana yang kita ada, luar negara punya offer lah beasiswa tu. Okay, lagi saya tak pergi. Tapi saya tak menyesal lah dengan saya tak pergi. Saya betul-betul tak menyesal, alhamdulillah. Cuma saya kena, yelah, bila saya dah lepaskan satu tawaran beasiswa tu kan, so saya kena carilah beasiswa lain untuk saya secure tempat untuk pilih lah course apa yang saya nak. Saya nak dulu, yang saya tahu, saya nak kerja bidang apa yang saya belajar. Itu saya nak kerja bidang apa yang saya. Waktu tu terhad je lah, sama ada medical, dental, farmasi. Benda-benda 3 course yang famous, yang kata critical lah. Dulu critical, tapi sampai waktu saya dah tak critical sangat lah. Okay, kan saya dah lepaskan beasiswa MARA tu. So saya kena cari lagi satu. So apa yang saya perlu cari adalah saya kena masuk asasi ataupun matrik. Saya dapat matrik Pening, tapi saya dapat course fizikal, sains fizikal. Saya tak suka fizik. Mungkin sebab saya punya SPM, saya punya fizik A+, saya punya bio A je. So dia bagi saya sains fizikal. Tapi saya memang betul-betul tak suka fizik. Lagi satu tawaran saya dapat asasi sains hayat Universiti Malaya. Terpanggil dia dekat situ, Pasun lah pusat asasi sains Universiti Malaya, PASUM. Okay, kat situ kan, apa yang perlu saya buat adalah saya kena dapat for flat kat situ untuk saya secure
course apa yang saya nak. Means kalau saya dapat 4 flat, ya saya boleh pilih lah. Chance ataupun probability untuk saya dapat course yang saya nak tu adalah tinggi kalau saya dapat 4 flat. First sem saya dapat result agak kecewa sikit. Ya Allah, waktu tu saya rasa macam kecewanya. Macam betul ke aku pilih masuk PASUM ni, betul ke aku lepaskan beasiswa marah tu. So macam ni kalau aku tak dapat 4 flat. Saya stress sangat waktu first sem lah. Sebab saya punya result first sem 3.6 something. Ya Allah, saya yelah waktu tu kita seronok tau. First sem kita macam mungkin terkejut jugalah daripada dulu budak sekolah yang memang dikawal macam tu. Ni bila kita masuk UM asasi, tak ada pagar. Ada pagar kau nak balik 2-3 pagi pun balik lah. Kau nak mabuk ke apa, mabuk tak, saya tak adalah mabuk. Tak adalah pergi club ke apa tu. Mungkin lah kita enjoy pergi midnight wayang apa semua tu. Lepas tu kan saya macam waktu tu saya rasa macam down sangat-sangat. Saya rasa macam mana dunia, macam mana masa depan. Tapi tak apa, selepas dikira-kira balik, saya boleh lagi sebenarnya mendapat 4 flat dekat PASUM tu. Sebab dia punya pengiraan dia dululah, sekarang saya tak pasti. Kita akan belajar semua. Kita akan belajar 4 subjek. Bio, Math, Fizik, Kimia. Ada 4 saja lah, Bio, Math, Fizik dengan Kimia. Fizik pun banyak belajar sekali. Tapi kalau kat PASUM tu dulu waktu saya kan, dia akan kira 3 best. Maknanya kita boleh drop 1. Maknanya kalau kita dapat A untuk 3 subjek, boleh dapat lagi 4 flat. Dan dia punya pengiraan PNG tu kan, kumulatif punya tu, dia tak mati. Kalau sem 1 kita 3.6 kan, dia tak mati kat situ je. Means kalau untuk kita dapat 4 flat nanti di akhirnya, kita masih boleh. Sebab dia akan kira kumulatif tau. Means kalau macam kita dapat total waktu sem 1 3.6, tapi kita punya dia ada total markah dia kan. Tapi bila kita campur, dia akan campur dengan sem 2 dan dia tengok tambah 2 sem tu, dan tengok 2 sem tu boleh dapatkan kita semua A. Faham tak? Kalau dekat matrix, tahu saya dia mati tau. Maknanya kalau sem 1 kita 3.6, kalau kita dapat 4 flat pun, sem 2 kita tak akan dapat 4 flat untuk 1 tahun pengajian tu. Dia macam tu. Kalau dekat PASUM, walaupun kita dapat 3.63, 3.6 macam tu, dia limit sampai 3.6 lah. Kalau bawah dan 3.6 tu susah untuk kita dapat 4 flat. Kalau kita dapat 3.6 first sem, tapi kita dapat 4 flat untuk second sem, bila dia kira semula kan, tambah 2 sem tu, dia tengok kita layak untuk dapat A untuk 3 mata pelajaran. So dia akan kira 4 flat. So nasib saya bernasib baik. Dan Alhamdulillah saya dapat 4 flat. Sebab bila dikira sem 1, sem 2, saya dapat A untuk Math, Bio dengan Kimia. Dia kira biasa saya drop Fizik kalau saya datang kelas, saya just datang je lah untuk ambil exam. Saya tak, sampai sekarang saya tak minat Fizik. Saya tak tahu macam mana orang. Saya memang tak suka Fizik. Saya tak boleh nak bayangkan tau Fizik tu. So berakhirlah perjalanan dekat situ. Okay, so saya dapat 4 flat dekat pusat sains. So bila dapat 4 flat, so boleh lah saya nak pilih course apa yang saya nak kan. Waktu tu saya memang ada 3 course je. Sama ada saya ambil medik, saya ambil dental, ataupun saya ambil farmasi. Memang ada 3 tu je lah yang menjadi yang saya minat lah katanya. Saya tengok sepanjang saya dekat PASUM, saya evaluate balik saya ni sesuai kat mana kan. First thing yang saya tak suka medik, dia ada on call tau. Kalau saya kerja tu on call. Lepas tu dia ada houseman. Houseman ni selalu dalam 2 tahun. Waktu tu lah, sebab saya tengok kakak saya houseman kan, saya tengok macam mana kehidupan dia. So saya tak suka. Saya sangat-sangat tak suka kehidupan yang macam tu. Dan dia memang kena habiskan houseman tu, kena habiskan lah 2 tahun ke lebih. Tak tahulah ikut seseorang tu lah. Tapi selalu yang saya dengar macam 2 tahun je kan. Dia kena habiskan untuk dia dapatkan the full lesson untuk dia practice medical lah. Okay. Satu je yang saya tak suka, saya memang tak suka on call. Yes, itu adalah satu yang menyebab saya tolak untuk saya ambil medik. So dia terus kepada pilihan kedua, saya ambil dental. Ketiga farmasi lah. Farmasi saya tak suka sangat farmasi sebab dia pasal ubat.
tak tahulah. Kalau dental sebenarnya saya tak tahu waktu saya masuk fakulti pergigian kan, saya tak tahu sangat life macam mana student dentist ni. Tapi long story short, saya minta lah sebab saya dah biasa dengan UM kan, dia punya cara, dia punya apa semua tu dah saya selesa lah, cara universiti tu. So saya pilih untuk dental UM. So alhamdulillah saya dapat dental UM. So perjalanan dia macam tu lah. Kalau nak bagi saya means kalau ada siapa yang nak tanya kan macam mana nak jadi doktor gigi kat Malaysia ni, senang je. You just excel ataupun dapat straight A semua exam besar yang ada. Tapi saya ni UPSR dengan PT3 tak ada kan. So dia ada SPM dia ada lagi. So bagi saya SPM tu penting. So score SPM. Tapi andai kata kalau SPM bagi saya penting, dia sebagai first punya kita punya batu lonjatan tau, macam kita nak secure beasiswa ke apa kan. Itu adalah satu level lah. Means kalau kita lepas dan kita achieve SPM tu, means kita dapat straight A plus lagi bagus. So kita boleh secure beasiswa daripada awal. Tapi jangan risau bagi sesiapa yang macam SPM dia tak berapa nak bagus. Sebab saya ada kawan tau, waktu saya kat tu, dia punya SPM cuma 4A je. Dia dapat straight A, dia dapat 4 flat dekat matrik. So dengan 4 flat kat matrik tu, dia melayakkan dia untuk masuk ke Fakulti Pergigian Universiti Malaya. So saya nak kata SPM tak penting pun tak boleh juga, sebab dia adalah salah satu level. Kalau kita boleh secure beasiswa. Lagi satu, kalau kita rasa kita nak belajar dekat Timur Tengah, kat Mesir ke, kat Jordan, saya tak fikir dekat Mesir kan, selalunya dia orang akan ikut kita punya SPM tau. Negara itu macam Mesir lah selalunya saya tahu, dia akan ikut SPM. Saya tak tahu sekarang, tapi dulu waktu zaman saya memang dia tengok SPM. Means kalau SPM kita power je, then kita boleh terus pergi dekat Mesir, tengoklah universiti mana yang kita nak belajar, sebab dia terima kita punya SPM. Kalau most of the negara-negara barat, selalunya dia minta kita punya A-level, IB semua tu. SPM straight A, lepas tu kita dapat interview. Kita lepas interview, dia bagi kita tempat foundation untuk kita buat foundation. Kat situ sama ada dia suruh kita belajar A-level, famous A-level dengan IB je lah kat Malaysia ni kan. So kita kena excel bagus lah dekat exam kita tu. So bila kita lepas certain grade, dan kita boleh melayakkan diri kita untuk pergi ke negara mana lah. Kalau macam tu selalunya pergilah dekat negara-negara barat, kat UK ke, Australia ke. Tapi kalau jangan risau, saya cakap banyak kali ni, if SPM kita tak berapa nak bagus, so kita still masih lagi boleh secure untuk dapatkan tempat dekat Fakulti Pergigian ni. Sama ada kita pergi asasi dekat universiti ataupun kita pergi dekat matrik. Kita kena dapat 4 flat. Senang kena dapat 4 flat. Dan sekarang ni dia ada interview. Interview tu kita kena, itulah nanti ada interview lah sebelum kita nak masuk fakulti tu kan. Dia akan tanya kita. Saya tak boleh lah, ni saya akan cakap bias lah. Kalau nak the best, kena masuk UM lah. Tapi sengsara sikit. Sengsara macam mana, nanti next video saya akan cerita lagi. Okay, so kalau ada apa-apa lagi nak komen ke, nak tanya ke, boleh komen dekat bawah ni. Dan harap video ni membantu untuk adik-adik lah, terutamanya yang masih dekat Form 5. So kepada adik-adik, selamat berjaya. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tulis di komen. Okay, jumpa lagi. Bye. Okay, so saya decide untuk buat chat ni supaya lebih senang lah untuk difahami kan, pathway untuk kita nak jadi seorang doktor gigi. So saya akan start SPM lah, sebab UPSR dengan PT3 pun dah tak ada kan. So saya akan start SPM. So SPM ni kita dapat straight A. So kalau kita dapat straight A, selalunya sini kita akan start straight A kan, straight A. So bila dapat straight A, selalunya kita akan pergi untuk kita nak dapatkan beasiswa lah. Beasiswa tu ada banyak, so kena tengok selalunya yang popular MARA dengan JPA. So kat sini adalah kita kena lalui interview ni.
interview. Okay, contoh kita minta kita nak belajar dekat Timur Tengah macam Mesir dengan Jordan lah. So Mesir dan Jordan. So bila kita dah lepas, kalau macam Mesir dia boleh terus pergi, adalah sekejap belajar bahasa Arab kot. Kalau Jordan pun lebih kurang macam tu setahu saya lah. Tapi kalau sesiapa yang rasa nak betulkan info ni, boleh betulkan. Okay, lepas tu kalau macam, sebab kalau Timur Tengah ni kan selalu dia akan gunakan kita punya SPM. SPM kita laku untuk ke Timur Tengah. Okey. Lepas tu dia adalah dia punya certain kriteria dia, tapi selalunya kalau kita switch SPM ni, dia dah bolehlah membolehkan kita layak untuk belajar dekat Timur Tengah sini. Lepas tu kita fly, lepas tu kita study di sini 5 tahun. Okey. So ini adalah untuk siapa yang nak belajar dekat Timur Tengah. Okey. Kalau kita tak nak pergi Timur Tengah, contohlah sini. Okey. Dia start juga interview sini. So kita dah interview. Lepas tu kita nak pergi India ke Indonesia. Sebab negara Western, India dengan Indonesia, dia tak terima kita punya SPM ni. Kita kena ada A-level, ada foundation lah, foundation. Tapi kalau macam Indonesia kan, dia memang terima kita punya matrik. Ni kalau kita daripada matrik nanti kita nak ke Indonesia pun boleh juga. Okay, so ini general lah kan, kita nak pergi sini. Lepas tu kita dapat foundation. Foundation kita sama ada kita buat A-level ataupun kita buat IB. Tengoklah kita punya jenis foundation tu apa. So selalunya dalam 1 tahun setengah ataupun 2 tahun. Lepas tu kita dah lepas itu, kita study lah 5 tahun. Okay. So itu untuk nak pergi ke situ. Kalau untuk dalam negara, mudah je. Kalau untuk dalam negara, selalunya lepas SPM-CA kita pergi asasi atau matrik untuk 1 tahun. Kita dapat 4 flat dan kita boleh dapat fakulti pergigian. Sekarang ni agak mencabar jugalah sebab dah ramai orang yang dapat 4 flat. So memang kena struggle untuk dapat tempat tu lah. Dia adalah certain kriteria. Tapi 4 flat tu memang dah wajib lah kena 4 flat. Lepas tu dia adalah kriteria lain untuk membolehkan kita masuk dekat fakulti dan di sini. Okey, so senangkan chat ni. Chat ni adalah untuk overall punya ni lah, untuk kita nak faham. So siapa yang susah sangat nak tu, tengok ni gambar chat. Okey. Selamat berjaya.